Korang selalu tak pergi urut badan, tetapi korang tahu tak yang urut badan itu sedap atau mudarat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Okey, seperti yang kita ketahui, manusia akan konsum ataupun kita akan mengambil 3 benda yang kita akan masuk ke dalam badan kita. Okey, apa dia? Yang pertama adalah air, yang kedua adalah makanan dan ketiga adalah angin. Okey, dalam ketiga-tiga benda yang kita ambil tu iaitu air, makanan seperti pepejal lah kan. Okey, yang ketiga adalah angin. So, hanya 2 saja yang mudah untuk dikeluarkan. Apa dia? Yang pertama air. Air akan dikeluarkan melalui undi kencing kita. Dan yang kedua adalah makanan pepejal. Ia dapat dikeluarkan melalui kita punya usus besar kita. Tetapi hanya satu saja yang lega sangat nak keluar, iaitu angin. Okey, angin ni dia tak boleh keluar secara auto. Okey, dia kena dikeluarkan secara manual. Apa itu manual? Iaitu kita kena pergi berurut. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa kita kena makan ubat. Okey, angin ni dia bahaya tau. Kalau kita tak keluarkan angin dari badan kita, yang pertama kita akan rasa sengat-sengat, rasa sakit perut, migraine, tak cukup tidur, sakit badan, sendi-sendi dan lain-lain. Why are you crying? Okey, saya nak tanya korang pernah tak pergi berurut sampaikan satu tahap korang rasa macam memang ketagih lah rasanya, kalau seminggu 2 kali kalau tak pergi memang rasa macam galat sangat tau. Korang pernah tak rasa macam tu, rasa ketagih gila-gila? And then yang kedua, korang pernah tak terfikir kenapa tukang urut kita ni asyik sendawa je? Adakah kita punya angin kita ni berpindah kepada tukang urut tu? So jom kita bincangkan. Okey, berbalik kepada cerita ketagihan itu tadi kan, sebenarnya mengurut ini tak ada pun istilah ketagih. Dia macam ni, korang kerap bersenam sebabkan nak sihat ke ataupun korang ketagih nak bersenam? Jawapan dia of course lah korang nak bersenam sebabkan nak sihat, betul tak? Ramai orang kata kalau pergi urut je mesti ketagih kan. So kita kena faham sebenarnya ketagih itu adalah salah satu perbuatan ataupun perkara yang kita buat yang secara negatifnya untuk kepuasan diri kita. Contohnya seperti kita buat tu, kan? Tak bolehlah kita bagi tu kat sini sebabkan nanti kena buat video 18X pula kan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Punca korang rasa ketagih tu sebenarnya korang dah rasa macam wah, tempat tu macam best, tempat tu rasa macam oh, kalau aku pergi ni badan aku akan rasa macam lega, rasa sihat. Sebenarnya ketagihan tu bukannya sebabkan korang suka saja, tetapi korang macam percaya yang tempat itu boleh bagi korang rasa macam elok, badan korang akan rasa segar sebabkan dia sebagai tempat maintenance badan kita lah dekat situ. Okey, saya tertarik dengan satu artikel ni. Dia ada share beberapa poin yang menarik lah berkaitan dengan mengurut ni. First dia ada tanya tau, dia kata kalau kita pergi berurut kan, masa kita kena picit apa semua tu kan, perlu ke picit sampai kita rasa sakit tau? Picit sampai lagi kita rasa sakit. Aduh, sakit. Perlu tak picit ataupun urut tu sampai kita rasa sakit? Sebenarnya tukang urut ni dia tak tahu yang korang ni nak kuat macam mana. Sebab kan ada yang jenis orang suka kuat, baru rasa macam terasa macam cik minta kuat sikit, baru terasa dia punya tekan picit urutnya kan. Kalau macam kita, kalau jenis rasa macam sakit, kita boleh communicate dengan dia. Kalau kita duduk diam je sampai kita sendiri pun rasa radat kan, rasa sakit, kita kena communicate dengan dia. Sebabkan tukang urut ini memang dia tak tahu pun sebenarnya kita ni nak kuat macam mana. Dia ni jenis just macam dia tengok random je. Macam orang ni, semua orang yang datang kat dia semua nak kuat. So dia akan buat dengan kekuatan yang sedia ada lah. Give your meat a good old rub. Yeah, boy. Yeah. Okey, dan yang kedua dia tanya yang angin dekat pesakit ni boleh ke transfer ke tukang urut tu? Sebabkan kita akan tengok tukang urut ni dia akan sama-sama sendawa dengan kita tau. Dia macam kira macam kita ni berlawan sendawa lah. Yang dia yang kita kan. So boleh ke angin tu transfer ke tukang urut kita? Okey, semasa kita tengah berurut tu, badan kita akan bertukar mood. Okey, dia akan bertukar dari mood simpatetik kepada parasympatetik. Apa maksud
maksud mood sympathetic dengan parasympathetic ni? Mood sympathetic ni bermaksud badan kita dalam keadaan bersedia. Kita bersedia untuk menerima segala urutan yang akan diberikan. Dan mood parasympathetic pula bermaksud badan kita akan bertukar kepada relax. Okey, kita akan relax je, kita akan rasa wah segar. Sebab itulah kalau orang pergi berurut, selepas dia pergi berurut tu, kita akan rasa badan kita akan rasa ringan, rasa segar, sebabkan kita dah ditukarkan ke mood parasympathetic. Disebabkan pertukaran mood itulah akan menyebabkan kita akan mengeluarkan satu gas. Apa itu gas tu? Gas yang tidak berwarna, yang kita perlu readykan perfume. Itu gas kentut kita. Okey, berkaitan dengan isu sendawa ini, iaitu di mana yang kita bagi tahu tadi, angin daripada pesakit tu dipindahkan ke tukang urut tu, sebenarnya dia tidak ada apa-apa bukti spesifik. Sebab apa? Sebab dekat barat sebenarnya tak ada pun ada isu sendawa ni. Okey, bila tukang urut dia buat, memang takkan ada isu sendawa ni. So kita tak dapat describekan sebenarnya betul ke yang angin tu boleh ditransferkan kepada tukang urut, sebabkan hanya berlaku di negara kita saja, termasuk negara Asia. Tetapi di negara barat tak ada pun. So kita tak dapat buktikan secara spesifik. Sebagai konklusinya, kita berbalik kepada kita punya tajuk, iaitu urut badan ini adakah melegakan, sedap atau memudaratkan? Jawapannya adalah tidak memudaratkan. Okey, mengurut ini tidak akan menyebabkan pemudaratan dan sebenarnya ia sangat bagus pada tahap yang tertentu. Sebab apa? Sebab mengurut ini adalah salah satu alternatif lah untuk kita memaintainkan badan kita. Macam mesin pun ada maintenance, kita sendiri pun perlu ada maintenance untuk badan kita untuk kekal sihat. Okey, mengurut ni adalah salah satu alternatif yang sangat bagus untuk kita amalkan, untuk kita lakukan. Mengikut kajian, di mana mengurut ini adalah salah satu alternatif yang berfungsi sebagai rawatan tambahan sahaja. Sebenarnya aktiviti mengurut ini dia lebih ke arah dalam menyelesaikan masalah dari segi mental dan hormon. Bila kita cerita pasal urut badan ni kan, tiba-tiba saya teringatlah satu nostalgia di mana bila masa kita kecil-kecil dulu, masa saya kecil-kecil dulu, ayah saya mesti akan panggil, tolong kijap badan ayah kejap, sakitlah belakang kan. Okay, memang time tu ayah akan puji kita lah, puji kau sedap sini, sedap sana, sedap sini. Tapi kita masa kecil-kecil dulu tak tahu apa benda kan. So time tu memang kita bagi kau lah, kijap kau lumur minyak main banyak kan. Itu memang menjadi nostalgia lah kepada kita. Saya rasa setakat itu saja perkongsian yang saya akan share pada hari ini. Saran saya, jangan tersalah cari tukang urut, okey? Dan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Bye-bye.